أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada surah Ghafir ayat yang ke-65. Perbahasan kita ayat yang ke-65 dalam mushaf muka surat 474, iaitu firman Allah Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung situ. Okay. Jadi kita tengok terjemahan dia. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-65, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dialah yang tetap hidup, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Okay. Dalam tafsir Ibn Kathir, kalau kita tengok apa Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah sebut, dia kata thumma qala huwal hayyu la ilaha illahu. Kemudian firman Allah Ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu, ay itu maksud dia iaitu huwal hayyu azalan wa abada. Dialah zat yang hidup sejak azali dan kekal. Perkataan sejak azali ni maknanya tiada permulaan. Kekal maknanya tiada pengakhiran. Lam yazal wa la yazal. Dia akan sentiasa berada dalam keadaan itu, tiada penambahan dan tiada pengurangan. Wa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Tuhan yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan juga maha batin. Ini bahagian daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, yang dinisbahkan kepada zat Allah. Okay. Kenapa ayat ni disebut? Sudah pasti kita kena tengok ayat sebelum dan juga ayat selepas. Okay. Ayat sebelum memang kita kena undur satu ayat. Allah Ta'ala sebut, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat tetap untuk kamu. Qarar maksudnya tempat kita menetap, tinggal, kita beraktiviti. Was-samaa'a binaa'a, dan langit itu binaan yang kukuh menjadi atap. Wasawwarakum, dan dia jugalah yang telah mengelokkan kejadian kamu. Fa ahsana suwarakum, lalu dia membentukkan rupa kamu. Warazaqakum minat tayyibat, dan dia kurniakan kepada kamu benda-benda yang baik lagi halal. Zalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Itulah Tuhan kamu, maka maha berkatlah dialah Tuhan sekalian alam. Okay. Ayat 64 sebelum kita masuk ayat 65, kita tengok Tuhan detailkan berapa benda. Pertama, tempat kita pijak, lepas tu atap yang menaungi kita, lepas tu diri kita, lepas tu apa yang kita makan. Ini beberapa elemen-elemen penting dalam hidup yang perlu diperhatikan. Memang kita kena tahu
untuk satu orang tu mengenali Allah Azza wa Jal, merasai kewujudan Tuhan, ialah dengan dia melihat sekeliling dia. Benda-benda ni ialah benda yang boleh dilakukan oleh semua orang, walaupun latar pendidikan dia berbeza. Walaupun ada orang tu pendidikan dia tak tinggi, tapi dia boleh buat pemerhatian di kiri dan kanan dia. Melainkan Allah Ta'ala kurangkan panca indera dia, tu cerita lain. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya bila mana Tuhan mention sesuatu untuk sedar diri bahawasanya ada zat yang menguasai kita, dia tak akan mention benda payah. Dia akan sebut bumi, dia akan sebut langit, dia akan sebut benda yang berada di sekeliling kita. Itu ialah uslub cara Al-Quran menyampaikan isyarat-isyarat untuk manusia sedar dia sedang berada dalam penguasaan dan pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ayat 64 Tuhan sebut zalikumullahu rabbukum. Zalika itu ialah isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk pada benda yang besar ataupun benda yang agung. Demikianlah, itulah Tuhan kamu, yang merupakan Allah Azza wa Jalla. Fatabaraka, perkataan tabaraka maksudnya datang pada perkataan berkat, daripadanya lah keberkatan. Keberkatan ni maksud dia apa? Satu benda yang Tuhan beri dari segi hukum akalnya macam tak masuk akal. Benda tu sikit, tapi dia boleh mencukupkan kuantiti yang memerlukan bila mana kuantiti tu banyak. Benda tu sikit, tapi dia berkat. Tak semestinya benda banyak itu selalunya elok untuk kita. Dia hanya perlukan keberkatan. Bila mana benda tu berkat, sikit pun akan dicukupkan. Jadi ayat 64-65 ni ialah ayat nak suruh kita sedar tentang Allah Azza wa Jal. Dialah yang mengurus takbir alam, padanya lah uluhiyah, padanya lah rububiyah, padanya jugalah nama-nama yang baik. Cuma ayat 65 yang kita kena tekan ialah pada fad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepadanya dengan ikhlas semata-mata. Ibnu Katsir dia sebut fad'uhu mukhlishina lahuddin ay muwahhidina lahu muqirrina bi annahu la ilaha illahu. Maksud fad'uhu mukhlishina lahuddin sini ialah mengesakan Allah Azza wa Jal dalam semua keadaan dan tindak tanduk yang kita lakukan. Benda yang kita buat secara harian pun kita tetap kena esakan Allah Azza wa Jal. Tak boleh kita menjadikan ataupun merasakan ada kuasa lain yang menyebabkan berlakunya benda-benda yang berada di sekeliling kita. Tapi kita boleh yakin Allah Ta'ala jadikan benda tu ada kuasa, lalu dengan kuasa yang Allah Ta'ala beri pada dia, terjadilah benda tu. Contoh, kita tengok api. Api yang membakar. Api yang membakar ini, macam mana dia boleh membakar? Dia boleh membakar dengan sebab Tuhan memberikan kepada dia kuasa bakar. Jadi dia bolehlah bakar. Itu antara kefahaman umum kita. Walaupun di sana ada sebahagian kelompok tertentu mengatakan fikir macam tu pun salah. Tak boleh fikir macam tu. Tetap kita kena fikir Allah Ta'ala yang memberi kuasa. Api itu tak ada kuasa apa. Mereka berdalilkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Bila mana dicampak Nabi Ibrahim dalam api yang besar sebagai hukuman kepada Nabi Ibrahim, api itu tidak menjadi pembakar kepada Nabi Ibrahim. Tak berubah apa pada Nabi Ibrahim. Jadi itu adalah dalil menunjukkan bahawasanya kita tak boleh juga yakin api itu ada kuasa bakar. Tetap kena letak pada Allah Azza wa Jalla. Itu hanya khilaf pada sebahagian pandangan ahli akidah sahaja. Cuma saya nak sebutnya ialah kita tahu semua benda tu mesti balik pada Allah Azza wa Jalla. Okay. Poin dia ialah fad'uhu, sembah, dalam masa yang sama dia juga membawa maksud berdoalah. Sebab manusia ni dia benda yang mustahak dan benda yang utama ialah berdoa. Dia kena banyak berdoa. Sebab tu salat yang kita buat ni pun, dalam salat tu banyak doa. Bacaan Fatihah tu pun sendiri dia rukun, tapi dalamnya juga adanya doa. Sebab tu kita akan minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an. Kita detailkan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa dia?
jalan orang-orang yang sekian-sekian. Maknanya dalam surah Fatihah tu, walaupun kita baca, kita mungkin baca sebagai nak melepaskan rukun, tapi sebenarnya kita sedang berdoa. Dan kita kena tahu dalam hadis Nabi sebut, setiap satu orang yang membaca surah Al-Fatihah akan berlaku interaksi dia dengan Tuhan, tapi dia tak sedarlah Tuhan jawab macam mana. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata bila mana satu orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala akan jawab, Hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Maknanya kita boleh tengok ada interaksi. Walaupun kadang-kadang kita salat, kita baca Fatihah tu dengan sebab baca, dah tahu dia rukun kita baca. Tapi nak katanya hidup ni dia berkeliling dengan doa. Kita semua berkeliling dengan doa. Kehidupan kita. Sebab tu orang yang tidak berdoa dan tak rasa ada keperluan berdoa, dia akan rasa kosong dalam hidup dia. Dia akan rasa banyak benda tak kena dalam hidup dia. Sebab tu ayat-ayat ini menganjurkan kepada kita untuk meneliti balik doa-doa yang dah kita amalkan. Kalau kita dah berdoa, kalau kita belum berdoa, berdoalah, sedarlah diri seorang hamba tu kena berdoa. Sebab memang Tuhan menyuruh untuk kita berdoa. Okay. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan sebaik-baik doa, ucapan yang dipanjatkan hamba kepada Tuhannya ialah kalimah syukur ini, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab tu surah Al-Fatihah pun dimulakan dengan ayat ini. Okay. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-66. Okay. Ayat yang ke-66 Allah Ta'ala sebut, Qul inni nuhitu an a'budal ladhina tad'una min dunillah lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah benda-benda yang kamu sembah yang lain dari Allah setelah datang kepadaku keterangan-keterangan yang jelas nyata dari Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian alam. Masih lagi berkait dengan ayat sebelum ni. Cuma kita nak tengok apa Ibnu Katsir sebut. Ibnu Katsir sebut, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik di Mekah. Sebab ayat ni ialah ayat Makkiyah, belum hijrah lagi. Innallaha yanha an ya'buda ahadun siwahu minal asnam. Allah Ta'ala telah menegah, melarang aku dan orang-orang yang bersama dengan aku untuk menyembah salah satu ataupun satu apa pun daripada berhala-berhala yang diukir daripada tumbuh-tumbuhan, kayu ke, yang diadun daripada bahan tertentu, ataupun yang dipahat daripada batu ke apa. Asnam ni dia berbentuk berhala, berbentuk arca, diletakkan, ada patung diletakkan, itu asnam. Wal andad, andad ni apa dia? Seruan, benda tak ada tapi yakin benda tu ada. Macam kita orang Melayu, sebelum datang Islam, kita ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme tak ada patung, cuma percaya pokok ni bukan pokok semata-mata, tapi ada benda yang duduk kat pokok ni. Lepas pada tu kita tak dapat imagine muka macam mana, tapi tahu benda tu ada, ditakuti. Dan kadang-kadang ada sebahagian orang yang buat lebih kurang pada pokok tu, diganggu, masuk dalam mimpi dia, lembaga sekian-sekian, lalu dirasakan yang duduk dekat pokok tu hantu ni lah dengan muka sekian lah, tapi tidak diarcakan, hanya dirasai benda tu wujud. Itu dia panggil andad. Yang ketiga ialah, kata Ibn Katsir, wal awthan. Awthan ni kita bahasa Melayu akan terjemah berhala, tapi perkataan awthan dia lebih luas daripada berhala yang kita faham, patung yang ada di rumah-rumah berhala. Maksud daripada awthan ini ialah ideologi, aliran pemikiran yang diagungkan pun jadi berhala. Orang-orang yang hidup, orang hidup, pemimpin yang hebat, penceramah yang hebat, diagung-agungkan dia, dibuang dia daripada radas kesalahan. Dia ni tak ada salah apa, memang kita kena ikut dia, betul-betul kena ikut dia. Ini awthan, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai idol.
idola lah. Okay. 3 benda yang menjadi punca kepada kesyirikan. Sembah asnam, iaitu benda yang diarcakan, dibentukkan. Benda tu dah mati, tak ada pun. Ataupun haiwan-haiwan yang dibentukkan balik, macam yang berlaku kepada kaum Nabi Musa sebelum pada ni, kita dah bahas. Iaitu apa yang berlaku ketika mana datang Samiri, dia bentukkan patung anak lembu. Lembu ada, lembu yang hidup masih ada, tapi dia buat patung anak lembu. Yang ni ada speciality sikit, keistimewaan berbanding yang lain. Jadi 3 elemen kesyirikan ni. Pertama, binaan arca. Yang kedua, seruan yang ditakuti, benda yang tak nampak di mata tapi takut. Yang ketiga ialah orang hidup ataupun ideologi pemikiran. Macam ada orang, dia minat betul dengan konsep komunis, dia telah mensyirikkan Allah tanpa sedar. Dia minat betul dengan ideologi kawan ni, Quran pun dia letak tepi bila mana datang ideologi kawan ni. Ini benda yang kita kena berhati-hati. Sebab orang Islam, orang Melayu kita, sembah berhala mungkin tak, seru hantu mungkin tak semua orang berani. Ada orang juga buat, dukun-dukun duk buat lagi. Tapi yang ideologi ni kadang-kadang kita tak sedar. Ustaz pun boleh terkena, orang agama pun boleh terkena. Sebab tu kita tengok di Indonesia kan, antara isu yang kecoh di Indonesia ni ialah satu pondok pesantren nama dia Az-Zaitun. Az-Zaitun ni banyak problem, banyak isu lah. Dengan cara salat dia, cara azan dia, perempuan boleh baca khutbah Jumaat. Bila mana tanya pimpinan dia, apa jawapan pimpinan dia? Apa yang dia sedang bawa, ideologi apa yang dia sedang bawa? Dia kata ideologi yang dia bawa ialah ideologi Soekarno. Dia minat pemikiran Soekarno. Jadi dia telah mengataskan, dia tak ikut pada Quran ni apa-apa semua ni. Okay. Itu pun bahagian daripada tidak menyembah Allah, tidak mengesakan dia. Yang ni yang paling bahaya. Boleh jadi dalam parti pun ada, boleh jadi dalam apa-apa saja. Saya sebut ni secara umum, bukan nak sebut kerana nak kait dengan boleh, tapi nak katanya benda ni boleh terjadi, perkara ni boleh terjadi. Okay. Wa qad bayyana ta'ala annahu la yastahiqqul ibadata ahadun siwah. Allah Azza wa Jalla menerangkan tidak ada hak yang jelas untuk satu orang hamba itu beribadah melainkan kepadanya. Tak boleh langsung. Fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Yang ni ayat lepas pada ni. Jadi Ibnu Katsir dia nak buat hubung kait antara ayat ni dengan ayat yang selepas daripada ni, iaitu ayat yang ke-67. Cuma dia nak sebut pada kita bahawasanya pada ayat 66, kata pemisah, kata putus Nabi dengan orang musyrikin. Maknanya supaya orang musyrikin ni tak perlu lagi rasa Muhammad ni dia nak tak sembah berhala sebenarnya. Dia ada plan tak nak berbaik dengan kita. Ayat ni nak beritahu tak ada plan. Sebab ayat ni Tuhan dah larang untuk terlibat dengan apa-apa ideologi, apa-apa ritual, apa-apa sembahan yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah. Tak terlibat langsung. Apa-apa saja. Perayaan kebudayaan pun kita tak terlibat. Ini ialah kata putus. Sebab tu penghujung ayat tu Allah Ta'ala sebut, wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Aku telah diberikan arahan oleh Tuhan untuk tunduk bulat-bulat kepadanya. Uslima tu maksudnya serah diri seluruhnya, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa risau terhadap tentangan orang yang tak setuju dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Okay. Itu ayat yang ke-66. Ayat yang ke-67, muka surat sebelah, Allah Ta'ala sebut, huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala nak sebut apakah sebab perlunya kita sembah dia, dan tak boleh salah besar kalau kita sembah benda lain. Ni Tuhan nak cerita apa sebab dia. Sebab dia kata huwallazi khalaqakum,
Dia yang telah menciptakan kamu daripada tanah, min turab, thumma min nutfah, kemudian daripada titisan air mani, thumma min alaqah, kemudian kamu menjadi sebuku darah. Dalam terjemahan disebut sebuku darah beku yang tergantung di rahim. Sebab perkataan alaqah tu kita dah sebut sebelum ni, ianya memberi maksud embrio yang terbentuk dalam rahim perempuan. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian kamu berubah menjadi seketul daging, dan kemudian ia mengeluarkan kamu dalam keadaan kanak-kanak. Tifla ni maksudnya kecil. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian kamu dipelihara sehingga sampai kepada usia dewasa. Thumma litakunu syuyukha, kemudian kamu berpindah dipanjangkan umur sehingga menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, dan ada sebahagian di antara kamu yang dimatikan sebelum sampai usia tua. Walitablughu ajalan musamma, supaya kamu sampai kepada satu masa yang ditentukan. Wala'allakum ta'qilun, semua ni ialah nak bagi kamu berfikir, kamu cerdik untuk kenal siapakah pihak yang perlu diberikan perhatian. Dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Kathir disebut ay huwa alladhi yuqallibukum fi hadhihi al-atwari kulliha, dialah Tuhan yang telah meletakkan kamu dalam satu pusingan kejadian ini, iaitu daripada tanah. Ini ialah prototipe yang awal, model manusia paling awal, kemudian silsilah kejadian manusia daripada air mani sampailah kepada dia tua. Tuhan nak beritahu kepada kita, wahdahu la syarikalah, esakan dia, jangan syirikkan dia langsung. Wa an amrihi, terhadap segala arahan dia. Wa tadbirihi, terhadap segala urus takbir dia terhadap diri kita. Wa taqdirihi, dan setiap ketentuan dia yang dia tentukan pada kita. Yakunu dzalika kulluhu, semua sekali kena balik. Jadi ayat 67 Tuhan nak beritahu, padan ke tidak, munasabah ke tidak, kamu memberi jasa kepada berhala yang tiga tadi tu, asnam, andad dan authan. Kamu mengagungkan tiga benda ni dalam keadaan tiga benda ni tak pernah terlibat pun dalam penciptaan kamu, tak pernah terlibat sikit pun. Sama ada berhala berbentuk binaan arca, seruan-seruan yang ditakuti, hantu jembalang apa, ideologi ataupun orang bijak pandai yang kamu angkat. Ketiga-tiga pihak ini tidak pernah bersekutu bersama dengan Tuhan dalam mencipta kamu. Bahkan mereka pun dicipta oleh Tuhan. Bahkan lebih hina lagi, mereka dicipta daripada tangan kamu, terutamanya berhala yang berbentuk arca tu. Orang yang pergi pahat dia, tiba-tiba orang yang pahat itu yang memberi khidmat kepada dia. Satu kebodohan yang jelas dan nyata. Okay. Jadi pada ayat ni Tuhan nak beritahu, kata Ibn Kathir, dia nak sebut kepada kita, segala benda yang berkait dengan kehidupan kita ni, bila mana kita nak membalas jasa, pihak yang perlu mendapat penghargaan ialah Allah Azza wa Jal. Bukanlah dia demand, bukanlah dia lapar sangat kita ni hormat pada Tuhan, hormat pada dia. Tuhan bukan dia lapar sangat nak benda tu, bukan dia perlukan, bukan ada apa-apa kesan kepada zat dia, tak. Tapi dia nak beritahu, kalau kamu tak buat, kamu yang jahanam, bukan kita, bukan Tuhan tu sendiri. Tuhan tak ada apa-apa, kita yang bermasalah kalau kita tersasar. Inilah petunjuk kepada Maha Pengasih, Maha Penyayang dia. Dia tak nak kita ni tersasar hidup di dunia. Umur yang dia bagi 70, 80, 90, 100, bahkan ada manusia yang sampai 1000 tahun pada umat-umat terdahulu. Selama tempoh-tempoh ni kamu telah memberi khidmat pada pihak yang salah. Buang masa, buang tenaga, buang segala-galanya yang Tuhan beri pada kamu. Akhirnya apa jadi? Bila mana habis tempoh ujian kamu ni, kamu dihumbankan dalam neraka kerana kesilapan yang telah dilakukan, kesilapan dalam memilih pihak yang perlu diutamakan. Sebab tu dalam hidup kita kena sedar apa yang perlu diutamakan, priority, ataupun bahasa Arab dia sebut aulawiyat. Bahkan kita pun ada dalam pengajian fiqh, kita panggil fiqh aulawiyat. Apa yang perlu diutamakan dalam hidup secara umum, kita kena kenal hak mana yang perlu diutamakan.
Pihak mana yang perlu diberikan khidmat lebih? Kalau kita seorang anak, kita tak kahwin lagi, siapa yang kita nak kena beri bakti? Mak ayah kita. Kalau kita dah bertanggungjawab, dah ada isteri, siapa yang perlu mendapat perhatian kita? Ni semua kita kena kenal. Ni semua agama memberikan penerangan. Cuma perhatian yang paling besar ialah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab masalah musyrikin Mekah ni, dia pergi berkhidmat ke orang lain, berkhidmat ke benda lain. Dia telah memberi kata-kata pujian yang indah kepada berhala yang tak faham apa pun dia sebut waktu dilantunkan pujian-pujian tu. Tak dapat apa pun. Dia bertahmid kepada, bertahmid ni maksudnya pujilah. Dia memberi puji-pujian kepada berhala, buat syair untuk berhala, nak tunjukkan berhala ni hebat apa semua, tapi tak ada apa pun, tak beri apa-apa keuntungan pun. Ini ialah benda yang kita kena tengok dan kita kena sedar, belajar daripada apa yang dilakukan, apa yang berlaku pada musyrikin Mekah dulu. Okay. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-68, huwallazi yuhyi wa yumit فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Ini ayat yang umum, kita selalu dengar. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, oleh itu apabila ia menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka ia akan berfirman, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Cuma kita nak tengok apa Ibn Kathir sebut. Dia kata, ثُمَّ قَالَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. Kemudian firman Allah Ta'ala, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, ai huwal mutafarridu bidzalik, iaitu dia bersendirian dalam mengurus takbir kamu. La yaqdiru ala dzalika ahadun siwah, tak mampu satu apa pun selain daripada zatnya. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ai la yukhalafu wa la yumana'u. Bila mana Allah Ta'ala berkehendak akan suatu kehendak, dia dah letakkan keputusan pada satu benda ni, la yukhalaf, tidak akan berselisih, wala yumana, tidak akan dihalang keputusan Tuhan. Bal ma syaa kan la mahalah, bahkan benda tu pasti akan berlaku tanpa mustahil, tanpa possibility gagal, tak ada. Jadi ayat yang ke-65 sampai ayat 68 kita duk bahas ni, dia duk bercakap isu yang sama, isu tauhid. Isu kenali siapakah pihak yang perlu diberi perhatian dalam hidup, siapakah pihak yang perlu diberikan pengabdian, penghargaan, peribadatan. Penghargaan semua sekali kena bagi pada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan risau sekiranya terdapat penolakan daripada makhluk-makhluk yang duduk tepi-tepi ni. Dalam masa yang sama, ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-68 ni, ia juga ialah tasliyah kepada Nabi dan para sahabat. Jangan risau Muhammad, sedikit pun jangan risau terhadap marahnya orang-orang musyrikin bila mana kamu sebut macam ni. Jangan risau. Marah mereka tidak akan mengubah apa-apa. Cuma umumnya manusia dia akan datang rasa gerun, takut, runsing. Tapi ketahuilah, itu ialah hukum yang memang Tuhan jadikan, tapi ia tidak sedikit pun mengubah takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita ambil lagi beberapa ayat. Ayat 69. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Kita tengok. Tidakkah engkau melihat dan merasa hairan terhadap orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dipalingkan daripada kebenaran. Tadi kita dah tengok 65, 66, 67, 68. Semua cerita tentang zat Tuhan menyendiri dalam buat diri kita, dalam urus takbir alam. Semua Tuhan buat seorang. Sebab itulah tak padan kita nak hargai benda lain. Okay. Sekarang ni Tuhan nak yakinkan lagi kita. Kenapa kamu tak boleh syirikkan aku dan kamu kena esakan aku? Okay. Kamu tengok beberapa kategori manusia. Kategori yang Tuhan nak sebut ni ialah satu perangai suka berbantah-bantah. Yujadilun maksudnya ialah mujadalah. Okay. Kita tengok Ibn Kathir sebut apa? Yaqulu ta'ala ala ta'jabu ya Muhammadu min haula'il mukazzibina bi ayatillah. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kamu rasa pelik wahai Muhammad dengan orang-orang pendusta terhadap ayat Allah ini? Wa yujadiluna fil haqq, mereka telah berbantah-bantah untuk membenamkan kebenaran, wal batil,
dan juga untuk mengangkat kebatilan. Kaifa tusarrifu uquluhum minal huda ila dhalal. Macam mana boleh tersasar akal mereka daripada hidayah kepada kesesatan? Kenapa jadi macam ni? Okey. Alladzina kadzdzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana ay minal huda wal bayan fasawfa ya'lamun. Itu ialah ayat selepas padanya. Cuma saya nak sebutnya, Ibn Kathir dia bawa ringkas saja. Dia nak sebut di kita sini, Allah Ta'ala timbulkan persoalan situ untuk kita tengok dan kita belajar apa latar yang ada di belakang orang musyrikin Mekah yang menyebabkan dia orang tak nak ikut Nabi. Quran ni dia bukan buku sejarah yang detailkan semua masalah orang kafir. Dia beri pada kita satu fakta umum, kitalah yang detailkan fakta tu. Sekarang ni Tuhan letak pada ayat 69 satu persoalan. Alam tara, tidakkah kamu lihat dengan mata? Perkataan tara ni ialah tengok dengan biji mata. Kalau sahabat Nabi yang baca ayat ni, dia orang memang boleh tengok sebab hidup sezaman. Kita ni tak hidup sezaman. Jadi macam mana cara kita nak tengok? Kita membaca sejarah. Kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu terhadap Nabi dan Rasul mereka. Okay. Kalau kita tengok, benda ni dia perlukan kepada tengok sejarah. Okay. Musyrikin Mekah, terutamanya pembesar-pembesar, yang mana orang-orang Arab ni bila mana pembesar, dia orang akan sebut dengan perkataan Al-Mala'u. Al-Mala'u ni maksud dia apa? Pembesar-pembesar, orang atasan. Mai pada perkataan Mala'a, yang bermaksud penuh gerun hati ni bila mana tengok dia orang. Sebab dia orang-orang pangkat yang besar. Jadi bila mana kita tengok dia tu, kita akan rasa gerun. Kita akan rasa dia ni bukan orang biasa-biasa. Sebab tu kelompok ni dia panggil dengan Al-Mala'u. Kita tengok dia, dia tahu dia orang yang ada speciality lah. Dia nak buat apa-apa urusan lebih mudah. Bila mana dia datang, dia tak perlu sambut orang yang kena sambut dia, ada protokol yang urus dia. Apa latar yang menyebabkan musyrikin Mekah ni tak boleh terima hidayah dan bersama dengan kebenaran, masih lagi mempertahankan penyembahan berhala? Latar dia apa? Kita dah tengok pada ayat-ayat sebelum ni, kita dah lalu. Penyakit dia sama je, dan penyakit ni akan berulang sampai habis cerita manusia atas dunia ataupun kiamat, iaitu rasa tak sanggup meninggalkan kemewahan yang sedang dinikmati ini. Musyrikin Mekah, dia orang telah mendapat kedudukan yang baik. Kita ambil lah contoh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pun pada waktu ni, sebelum dia masuk Islam. Amr bin Al-As pun pada waktu ni. Mereka ni lah orang-orang besar yang memang ada kedudukan, memang ada akses. Pakaian dia orang berbeza dengan pakaian orang bawahan. Wangi-wangian dia orang lagi mahal daripada orang-orang kebanyakan. Makanan dia orang berbeza, bekas makan dia orang berbeza, minuman dia orang berbeza, rumah dia orang berbeza. Macam mana dia orang dapat benda ni? Kerana dia orang dianggap sebagai pejuang yang telah mempertahankan keberhalaan yang wujud di sekeliling Kaabah. Mereka ni dianggap sebagai tokoh-tokoh penting. Jadi orang bawahan ni tengok, dia orang ni hebat. Dia orang ni lah yang jaga Kaabah sehingga banyak berhala. Dia orang ni lah yang telah mengeluarkan usaha jerih perih segala tribulasi nak bagi naiknya berhala. Dia orang jugalah yang pergi deal dengan raja-raja luar negara, luar daripada Mekah, minta bantuan tu, minta dana ni supaya Mekah ni cantik apa semua, supaya dapat keselamatan, keamanan dia orang. Jadi di mata orang awam pada waktu itu, mereka telah melihat mereka ini orang-orang yang mulia. Sedangkan Muhammad ialah orang yang cuba cari pasal, dengki, hasad, berniat buruk terhadap pemerintahan yang ada di Mekah pada waktu itu. Sebab tu kita kena tengok ayat ni dari segi latar sejarah. Sebab tu Tuhan sebut anna yusrafun. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan tahu perkataan saraf ialah perkataan yang bermaksud pertukaran jual beli ataupun transaksi keuangan. Sebab tu keuangan dalam bahasa Arab juga disebut dengan nama masarif. Okay. Dia orang telah terpedaya dengan wang ringgit. Kalau ringgit lah, wang dinar dan perak lah pada waktu tu. Dia orang telah menukar hidayah dengan benda tu. Apa yang jadi pada orang Mekah, pemimpin khususnya, yang memenuhi hati mereka ni ialah tukaran daripada hidayah tu ialah dinar emas, perak,
kekayaan, pengaruh, wanita, kemewahan. Jadi dia orang tak sanggup nak tukar. Orang kata apa? Nak jadi miskin balik, terpaksa nak kena bergaduh balik dengan raja-raja yang duduk sekeliling ni. Maknanya kena hantar balik utusan. Sebenarnya tak payah buatlah ziarah. Berhala-berhala ni tak betul. Kami dalam proses nak hancurkan balik. Menyebabkan kalau dia orang, sebab kita kena tahu Kaabah pada waktu itu telah didanai oleh pihak luar untuk mencantikkan Kaabah. Tuan-tuan kena tahu, musyrikin Mekah, dia orang tidak ada satu kekuatan yang solid untuk bagi maintenance di sekeliling Kaabah tu dan juga berhala tu sentiasa dijaga dengan baik, dengan cara dia orang terpaksa pergi berutusan dengan raja-raja di tepi-tepi ni. Sebab tu kita akan tengok Raja Tubak daripada Yaman secara tahunan memberi dana untuk menukar kiswah Kaabah tu. Dulu dia orang tak ada duit, jadi kiswah Kaabah tu cantik dulu. Sebab dia orang tak nak guna duit dia orang pun sayang duit dia orang, jadi dia orang guna. Jadi kita bagilah sikit pada dia kemasyhuran. Kita tulislah nama Raja Tubak sikit sebagai jasa dia pernah bagi kiswah Kaabah. Tapi Raja Tubak ni memang ada disebut dalam Al-Quran pun, wa qaumu Tubak ada sebut dalam Al-Quran. Okay, cuma nak katanya ini ialah realiti yang berlaku. Sebab tu kita kena faham keyword dia, kata-kata kunci dia dalam Al-Quran tu untuk kita nampak degilnya musyrikin Mekah ni dekat mana. Adakah dia orang tak erti bahasa Muhammad? Adakah dia orang terlalu melihat Muhammad tu orang yang sangat lekeh? Sebab Nabi Muhammad datang daripada orang yang mulia, keturunan yang mulia. Tiada masalah peribadi yang boleh dikaitkan dengan diri Nabi untuk ditolak apa yang dia cakap. Tapi ada benda lain yang tersembunyi di belakang, iaitu kesenangan yang sudah dinikmati. Dan kehidupan kita sekarang ni pun macam itulah. Ada orang-orang yang bila mana dia dah selesa duduk pada satu kedudukan, bila mana dia nak sebut satu benda yang boleh mengakibatkan keselesaannya ditarik, maka dia akan bertelagah dalam diri dia sendiri. Dalam diri dia sendiri. Dalam diri dia sendiri tu dia rasa, kalau aku sebut macam ni pasti akan ada akibat macam ni. Kerana apa? Kerana tidak bersedia untuk melepaskan kemewahan yang sedang dinikmati. Tak ready nak jadi miskin balik, dalam bahasa mudah. Tak ready nak tengok Mekah ni jadi mundur balik, jadi tak cantik, jadi huduh balik Mekah ni. Tak ready. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tak ramai orang-orang. Sebab tu penyakit ni kena pada orang atasan, dia tak kena pada orang bawah. Yang masuk Islam ni banyakkannya orang bawah pada waktu tu, sebab dia orang tak ada kepentingan nak jaga. Dia orang tak ada orang yang perlu bodek apa semua, tak ada. Dia orang hidup dengan diri dia orang sendiri. Tapi orang-orang yang kebanyakan ni ada banyak benda yang menghalangi mereka. Sebab tu kau tengok Abu Sufyan, Amr bin Al-As masuk Islam. Dia orang tetap masuk Islam lah sekali. Tapi orang kata apa, masuk Islam tu lambat kerana benda-benda macam ni je. Sebab tu Umar Al-Khattab telah menghina, bukan kata hina secara teruk. Umar Al-Khattab waktu jadi khalifah, dia orang yang ada pangkat zaman kafir dulu ni, dia orang tak dapat keistimewaan yang over sangat. Istimewa juga tapi tak over, macam Amr bin Al-As. Jadi dia orang ni tetap kena berurusan macam orang biasa juga. Ada satu riwayat, Amr bin Al-As, Abu Sufyan dan beberapa orang pemimpin-pemimpin Mekah dulu ada urusan nak pergi minta sesuatu dengan Umar Al-Khattab yang jadi Amirul Mukminin. Umar ni orang akan berkumpul depan rumah dia untuk settle beberapa urusan lah. Dia buka pintu baru kita boleh buat urusan dengan dia. Jadi Umar, waktu dia buka pintu, dia tengok dah ada beberapa orang pemimpin-pemimpin Mekah dulu. Amr bin Al-As ada, Abu Sufyan ada. Tapi yang beratur belakang sikit ialah Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi. Ni semua orang-orang miskin yang telah masuk Islam awal zaman Nabi hidup. Umar panggil dia orang dulu. Yang ni beratur depan tapi urusan tak dilayan lagi. Jadi Abu Sufyan ni dia macam rasa macam tak puas hati. Apa Umar pemimpin apa macam ni, dia layan kita last minute. Tapi Amr bin Al-As dia ada jiwa yang insaf sikit. Dia kata Umar buat dengan kita macam ni padan. Sebab kita dulu pun waktu Nabi Muhammad kempen Islam, kita buat tak peduli ya.
Baru Abu Sufyan beri, dia macam sedar sikit, dia kata kalau depan pintu Umar pun kita dilayan macam ni, macam mana di akhirat nanti kita dikemudiankan urusan. Saya nak sebut apa? Dia punya kenikmatan tu bila mana dia masuk dalam hati satu orang, dia nak keluar tu lambat. Bila mana dia enak. Sebab tu para ulama terdahulu, antara benda-benda yang dia orang akan jauhkan diri ialah pintu pemerintah yang sangat banyak boleh menawarkan kemewahan. Ada sebahagian ulama yang kaya, tapi dia tak duduk dekat dengan pemerintah. Tapi pemerintah yang menghinakan diri di hadapan dia. Sebab tu kita tengok Khalifah Al-Walid, Amirul Mukminin. Al-Walid apa saya tak ingat. Dia ni Umayyah, Khalifah Umayyah. Sangat takut kepada Atha bin Abi Rabah. Sangat takut kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah siapa? Jalan pun tempang sebelah. Dia ni capek. Atha bin Abi Rabah ni dia capek sebelah. Orang yang hitam, sangat hitam, kurus, tak menarik langsung. Kuliah dia pun tak ramai orang. Tapi khalifah takut. Kuliah saya ni ramai lagi pada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah 9, tak sampai 10. Kalau dia hidup zaman sekarang nak claim bayaran pun masalah. Sebab nak claim mana ada 10 orang. Okay. Nanti tahulah apa cerita dia. Cuma nak katanya, itu ialah keadaan. Dia ni buat perjalanan daripada Mekah pergi ke Syam. Sebab waktu tu khalifah duduk di Syam 2 bulan naik keledai. Pelana tempat letak kaki tu, keledai tu tempat letak kaki dia daripada kayu. Nak kata dia zuhud, tak ada duit. Orang lain pakai yang besi, tempat letak kaki tu dia pakai yang kayu. Riwayat sebut. Dia sampai depan istana, dia bertemu dengan satu orang tokoh tabi'in, nama dia Atha Al-Khurasani. Atha juga nama. Atha Khurasani ni kaya. Dia satu orang ulama yang ada duit. Dia waktu tu duduk dalam kereta kuda yang elok. Mana kereta dan ada 6 ekor kuda di hadapan. Mewah lah. Dia dengan anak dia. Bila mana nampak Atha bin Abi Rabah, Atha Al-Khurasani turun. Anak dia dalam kereta tu tengok, ayah aku ni tak pernah muliakan orang macam tu. Biasanya orang yang pergi dekat pintu kereta ni dah akan buka bersalam dengan dia. Tapi dia pergi bersalam dengan orang yang pakai jubah besar, pakai serban yang buruk apa semua ni, naik keledai, pelana tu pun buat daripada kayu, bukan pelana yang elok. Salam dalam keadaan bertunduk. Dan akhirnya orang pun tengok, khalifah tunggu. Khalifah Al-Walid tu tunggu Atha. Atha berurusan, Atha bin Abi Rabah ni dia berurusan dengan Khalifah Al-Walid ni depan tu. Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata Atha tu dibawa sampai ke singgah sana, sampai ke kursi yang elok. Tapi Atha tak duduk. Atha bin Abi Rabah ni dia tak duduk. Dia ni anak murid kepada Aisyah, anak murid kepada isteri Nabi, Aisyah dan beberapa orang sahabat. Atha kata, aku datang jumpa kamu ni bawa urusan masyarakat, urusan orang Islam. Pertama, kamu punya royalty, istilah kita royalty lah. Okay. Zaman tu dia panggil ataya. Kekayaan khalifah ataupun ekonomi di mana khalifah duduk tu, dia kena bagi dengan orang Mekah dengan Madinah. Itu perjanjian khalifah. Maknanya royalty tu kena bagi. Atha tanya, kenapa lambat bayar? Ni jiran kepada Allah dan jiran pada Rasulullah. Jiran pada Allah tu maksudnya penduduk Mekah. Jiran pada Rasulullah tu maksud dia penduduk Madinah. Mereka menunggu ataya daripada kamu. Kamu lambat bayar. Yang kedua, prajurit-prajurit yang berada di perbatasan negara antara wilayah Islam dengan bukan Islam, terlambat gaji mereka sehingga anak bini dia orang datang jumpa aku dan mengadu. Kamu kena uruskan. Lepas ada 5 permintaan, saya tak ingat saya detail. Yang last sekali, bila mana khalifah tanya, ada lagi ke? Wahai Imam Atha, ada lagi ke? Yang ni yang ke-6 ni paling penting aja. Paling penting berbanding yang semua sekali. Iaitu waktu tu Atha Al-Khurasani dia tengok Atha bin Abi Rabah cakap dengan pemimpin. Dia ni miskin. Tuan-tuan baca Atha bin Abi Rabah miskin. Atha bin Abi Rabah ni dia tunjuk atas muka khalifah tu. Tuan-tuan boleh bayang macam sekarang Perdana Menteri ke, yang di-Pertuan Agong ke, ada satu orang ulama ustaz mana tunjuk macam tu. Tak daya dia. Okey. Yang ni paling mustahak Yang ni paling mustahak. Itu kamu kena ingat dan kamu kena sedar. Bila mana kamu mati, istana kamu, dayang-dayang kamu, tentera-tentera kamu tak akan dapat tolong kamu, melainkan kamu seorang je nanti. Yang ni paling mustahak. Nangis khalifah pada waktu tu. Khalifah tu menangis.
Khalifah tu pegang tangan dan ajak minum. Dia kata, aku datang bukan nak minum air. Saya baca cerita ni, saya boleh kata tiada orang seperti ini di zaman ini. Kalau ada, dan kalau Tuhan nak zahirkan, ia satu berita besar untuk orang Islam. Ada sinar kejayaan orang Islam situ. Nak katanya ini orang yang sangat berprinsip. Khalifah panggil kata apa, pembantu dia, suruh kejar Atta'. Sebab Atta' tuan-tuan boleh bayang, dia datang 2 bulan perjalanan daripada Mekah datang ke Syam 2 bulan. Sebab perjalanan sebulan ni pakai kuda yang elok, ni dia pakai keledai 2 bulan. Okay. Dia tak duduk selesai urusan dia nak balik dah. Dia tak duduk pun. Dia tak pernah ada rasa alang-alang datang kita bincang banyak benda sikit, projek-projek akan datang kita nak lobby sikit. Tak ada. Berprinsip. Satu orang yang miskin, satu orang yang zahirnya tiada pengaruh, tapi orang kata apa, ditakuti. Allah Ta'ala jadikan orang besar gerun pada dia. Ini ulama yang hilang, mundarisah zaman sekarang. Sebab Atta' Al-Khurasani tu dia tengok, dia tegur dekat anak dia. Sebab anak dia kata, ayah jumpa siapa? Nampak macam tak berapa waras je orang tu. Atta' Khurasani kata pada, jaga, hati-hati dengan lidah kamu. Dia ni ialah ulama, ketua kepada segala ulama yang ada di dunia di zaman sekarang ni. Saya nak sebut apa? Jati diri. Dia tidak menukar maruah diri dia, ilmu dia dengan kehidupan kesenangan. Saya tak kata senang tu salah. Sebab memang ramai ulama yang memilih kesenangan pun, hidup senang. Ada ulama macam Abu Hanifah, anak murid dia tak datang kuliah, dia taja anak murid dia untuk datang kuliah. Bagus, ada orang-orang yang alim yang kaya. Tapi dia tidak bersama di pintu-pintu yang boleh menyebabkan dia nak cakap apa-apa dia seakan-akan dikunci. Tak. Atta' dia kekal, dia duduk dalam keadaan. Dan Allah Ta'ala jadikan pemerintah-pemerintah yang sezaman dengan Atta' bin Abi Rabah ini ialah pemerintah yang semuanya bertakwa pada Allah. Bila mana Atta' tegur, tak ada rasa kita kena ambil tindakan, orang tua ni memang betul kurang ajar. Tak ada. Semuanya okey, semuanya dalam keadaan boleh terima nasihat dia. Kerana apa? Hubungan yang baik, dan dia tidak menukarkan jati diri dia dengan kemewahan dunia. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Malam pula dah. Biasa kuliah malam kan. Okay. Kita berpada situ je untuk kuliah ni. Kita akan sambung pada ayat yang ke-70. Okay. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.